Okey, ini dia perlawanan pertama Asia AFC Champions League untuk JDT, pasukan salah satunya pasukan daripada Malaysia Group I menentang pasukan daripada China. Boleh katakan antara pasukan gergasi China lah kan, Guangzhou FC ni. Kalau korang tak tengok lagi ulasan aku berkenaan dengan pasukan Guangzhou FC ni, apakah kelebihan pasukan ni, apakah rekod pasukan daripada China ni untuk ASL musim lepas, korang boleh tengok link atas ni aku bagi. And untuk kali ni kita nak ulas sikit kemenangan JDT. Kemenangan besar pertama kali pasukan JDT dalam AFC Champions League 5-0. Okay, adakah benda ni satu kemenangan yang nasib ataupun kemenangan yang memang sepatutnya diraih oleh JDT apabila menentang pasukan gergasi daripada China ni? Okay, Assalamualaikum, welcome back to Faiz Kamal Studio. Thank you so much. Okay, kemenangan besar, kemenangan pertama untuk JDT, hat-trick pertama untuk Bersenda Silva selepas dia gagal untuk beraksi secara maksimum untuk SL musim lepas kan. And musim kali ni nampak Bersen makin garang, makin tajam di bahagian hadapan, bergandingan pula dengan Forestieri di bahagian hadapan kan. Memang mantap lah gandingan antara dua orang pemain Brazil dan juga Argentina ni. Berpuas hati sangat-sangat. Sebelum kita pergi go through jauh, aku nak sebut sikit first kali tentang formation yang diterapkan oleh Benjamin Mora. Formation 352 ni adalah formation yang common, okay, very common yang JDT gunakan, yang diterapkan oleh Benjamin Mora bermula musim 2022 ni kan. Memang sangat-sangat baik lah, especially Corbin Ong. Okay, Corbin Ong dah macam pemain sayap kiri dah. Tempat dia tu memang sebelah kiri lah, memang atas ada. Memang main sebelah kiri atas, meninggalkan 3 orang defensif saja. Okay, Matthew Davis sekarang ni kita dah nampak Matthew Davis agak kurang bermain di sebagai wing kanan. Unless ada support yang perlu digunakan oleh pemain support di bahagian wing kanan, barulah Matthew Davis akan naik. So, kita go through sikit tentang statistik sebelum aku nak simbang sikit tentang personal player-player JDT yang ada ketika perlawanan. Okay, berkenaan dengan statistik. Kalau tengok dari segi statistik ni, seolah-olah macam pasukan jadi China, Guangzhou FC ni macam menyerahkan lah. Macam start game dah menyerahkan lah, macam tak nak menang langsung. Mengejutkan kalau tengok dari statistik. Keseluruhan possession ball first half, second half, JDT pegang 82%. Manakala pasukan Guangzhou FC ni 18% je untuk keseluruhan. Main kat Liga Super pun tak pernah dapat rekod macam ni untuk JDT. Aku pernah cakap JDT jarang dapat rekod macam ni bila main kat Liga Super. Tapi kat ICL boleh dapat first game. Adakah sebab main kat Stadium Sultan Ibrahim? Kalau itu dah puncanya, aku harap untuk next game JDT tak ada masalah lah untuk dapat kemenangan lagi lawan dengan Urusai Hyundai, pasukan daripada Korea Selatan ni. Okay, sebut tentang possession ball. Okay, possession ball second half dengan first half, aku boleh katakan second half punya possession ball JDT pegang game 85%, Guangzhou FC pegang game 15% sahaja. So dari segi possession ball saja kita dah boleh nampak dah memang JDT pegang game keseluruhan. Aku boleh katakan pasukan Guangzhou FC ni, dia punya player macam tak pressure langsung. Diorang tak press bila JDT ni pegang bola dekat bahagian midfield. Tak ada pun player-player Cina ni cuba untuk pressing untuk dapatkan bola balik. Okay, kalau ada pun diorang punya pemain striker, itu pun taklah pressing sangat, just macam tunggu je bola. Aku pun tak tahu kenapa. Adakah ini corak permainan yang diterapkan oleh diorang punya coach, ataupun diorang sendiri takut untuk menyerang, okay, ataupun lebih untuk bertahan. Okay, so kalau kita tengok, mungkin diorang kata sebab Guangzhou FC menggunakan squad, okay, second squad. Diorang menghantar second squad untuk berlawan dari ASL kali ni kan. Dengan average umur yang ada untuk second squad ni dah lebih kurang 21 tahun. Okay, average umur player-player diorang adalah 21 tahun dan average player-player JDT adalah dalam 29 tahun. Okay, average ni average tau, bukan apa. Ni average umur, so korang faham, average umur. So boleh katakan nampak player-player Guangzhou FC ni, player-player diorang lebih muda berbandingkan player JDT. Tapi bila aku check balik data maklumat player-player Guangzhou FC ketika bermain di ASL 2021 musim lepas, average umur yang sama. Okay, untuk musim lepas Guangzhou FC pun dia menurunkan player-player muda average umur dalam 21 tahun. Tetapi player berlainan, musim lepas guna player muda, 5 perlawanan group stage diorang kalah. Musim baru ni pun diorang gunakan player-player muda dan first game dah kalah 5-0. Aku tak tahu kenapa diorang still menggunakan player-player muda. Mungkin ini menjadi punca pasukan Guangzhou FC dibantai oleh JDT 5-0. Okay, then dari segi shoot pula. Okay, dari segi shoot, statistik shoot pasukan JDT untuk keseluruhan 24 shoot. 24 shoot dah macam aku main dekat PES. 24 shoot. Manakala pasukan Guangzhou FC hanya 2 shoot saja dan 1 on target. Untuk JDT on target sebanyak 9 kali. Aku boleh katakan pasukan JDT punya game, first game ASL 2022 ni game yang terbaik lah. Okay, so aku nak tengok untuk next game lawan Urusai Hyundai Isnin ni macam mana performa JDT. Aku harap boleh kekal momentum ni. Kalau tak menang besar pun, menang tipis pun jadilah dapat 3 point kan.
Sebab sekarang ni JDT dah menerajui grup stage I dengan 3 mata penuh sebab pasukan Usai Hyundai dan juga Kawasaki Frontale seri satu sama di Stadium Larkin petang semalam sebelum game JDT kan. Tapi nanti dekat hujung video ni aku akan cerita sikit apakah kelebihan dan kelemahan pasukan Usai Hyundai yang JDT boleh gunakan. So korang kena stay tune sampai habis video ni. Okay, next dari segi statistik passes, jumlah passes yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan ni. Okay, first kali jumlah passes yang dilakukan oleh pasukan JDT, oleh player-player JDT ni, berapa banyak passes yang diorang buat. Kalau statistik position JDT pun dah 85% ataupun 82% keseluruhan, ini kan pula jumlah passes. Jumlah passes JDT untuk keseluruhan game 774 passes. Memang possession ball, memang JDT menggunakan possession ball, tidak membuat counter attack. Possession ball dengan baik. Tengok seolah-olah macam JDT main dekat dalam Liga Super. Okay, cara control ball JDT, keselesaan di bahagian midfield, Nakso Insah, Leandro, Afiq Fazail, kombinasi 3 orang midfield ni sangat-sangat baik. Kontrol di bahagian tengah, Nakso Insah sangat-sangat relax, bertenang, dia tak panik bila dia dapat bola, sangat-sangat relax. Okay, kelebihan yang ada pada Nakso Insah memberi kelebihan kepada player lain untuk membuka ruang apabila Nakso Insah dapat bola kan. So aku boleh katakan kelebihan tu memang ada banyak sangat dekat JDT. Aku tak tahu nak ulas macam mana, banyak benda kita boleh cakap tentang kemenangan besar JDT ni. Dan dari segi passes, okay, kalau dari segi passes tadi JDT 774 passes dan ketepatan passes player-player JDT ni mencecah sehingga 89%. Tinggi tu. Uish. Aku tak tahu nak cakap macam mana sebab ada benda ni benda yang kebetulan JDT dapat sebab pasukan pihak lawan seolah-olah tidak membuat pressing yang kau-kau kepada pasukan atau pada player-player JDT ni, memberi kelebihan kepada player-player JDT untuk bergerak dengan selesa, dengan sangat-sangat selesa di bahagian tengah padang dan juga bahagian forward. Okay, settle berkenaan dengan statistik, kita nak go through sikit tentang player-player JDT yang ada ni. Okay, first kali Nakso Insah, aku kata tadi Nakso Insah, Leandro dan juga Afiq Fazail, 3 kombinasi pemain midfield JDT ni kan. Sangat-sangat baik lah. Walaupun Syafiq Rahim tak diturunkan dalam keseluruhan utama, diletakkan Afiq Fazail, memang menjadi, kalau kita tengok corak permainan Leandro, kalau korang perasan pergerakan Leandro, dia memberikan long pass kepada Bersan da Silva, lepas dia menghantar bola je, dia terus buat larian membuka ruang. Itu adalah gerakan-gerakan biasa Leandro di dalam Liga Super dan dibawa dalam ACL kali ni. Yang lagi mengejutkan, aku boleh katakan nak kata mengejutkan, okay, daripada 5 gol yang dijaringkan oleh player JDT tu, 2 gol ataupun boleh katakan 2 defensif JDT ni, 2 player defensif JDT menjadi assist untuk 3 gol. Okay, Ko Bing Ong assist untuk 2 gol dan Shen Lori assist untuk 1 gol. Shen Lori tu sampai naik ke wing kiri, dia punya selesa tu, JDT punya selesa control ball tu sampai Shen Lori naik sebelah kiri, hantar cross ball ke Bersan da Silva. Seolah-olah macam player Gonzo FC ni memang tangan belakang, surrender. Seolah-olah macam surrender awal-awal. So memang aku boleh katakan macam tu lah corak permainan JDT, sangat-sangat selesa. Tetapi aku percaya untuk next game lawan Usai Hyundai, JDT takkan seselesa macam game lawan Gonzo FC ni. Okay, dan kalau Shen Lori tu dah naik sampai wing kiri, of course lah, JDT punya defensive line sangat-sangat tinggi. Haziq Nazli tu dia punya possession sampai luar daripada kotak penalty, luar daripada goal kick punya kawasan. Selesa Haziq Nazli ni. Next, berkenaan dengan Bersan da Silva dan juga Fernando Forestieri, okay, gandingan 2 orang striker JDT ni. Kalau sebelum ni, kalau kita perasan kan, sebelum ni, musim-musim sebelum ni, kalau kita tengok JDT, Bersan da Silva musim lepas, dia seolah-olah macam kurang member dah dekat bahagian forward ni kan. Tapi dalam musim ni, kelebihan untuk JDT apabila Shen Lori ada kan, Shen Lori ada, dia boleh main bahagian defense dan dia mempunyai kerakyatan Australia, pemain import Australia ataupun pemain import Asia. Okay, dia memegang title pemain import Asia, so memberi kelebihan kepada JDT untuk meletakkan 2 striker import dan juga midfield import. Leandro Velasquez sebagai arkitek utama untuk midfield JDT ni, bagi kelebihan kepada Bersan da Silva dan juga Fernando Forestieri untuk bergandingan kat depan tu. Bersan da Silva, Fernando Forestieri, 2 orang forward dan bergandingan pula dengan attacking midfield Leandro Velasquez ni. Memang menjadi sangat-sangat. Okay, last but not least, aku nak share sikit tentang pasukan Usai Hyundai ni. Okay, aku tengok sikit beberapa statistik perlawanan Usai Hyundai dengan Kawasaki Frontale dekat Larkin petang sebelum JDT lawan tu. Pasukan Usai Hyundai dan juga Kawasaki Frontale ni diorang seri satu sama kan. Usai Hyundai skor dulu 1 biji dan Kawasaki skor satu sama hujung-hujung perlawanan minit ke 93. Kalau tengok dari segi perlawanan ataupun statistik perlawanan pasukan Kawasaki dengan Usai Hyundai ni, Usai Hyundai ni dia punya keeper cekap sangat-sangat. Okay, keeper dia merupakan keeper pasukan kebangsaan Korea Selatan. Keeper ni sangat-sangat cekap. Bila aku tengok perlawanan
Rusa Hyundai dengan Kawasaki ni setiap kali ataupun banyak try ataupun percubaan-cubaan on target pasukan Kawasaki Frontale ni dapat diselamatkan oleh keeper Rusa Hyundai ni. Keeper dia cekak gila. So benda ni memberikan satu perkara yang JDT perlu berhati-hati. Okey, JDT kalau nak score gol memang kena set piece yang mengelirukan keeper, benda tu mungkin boleh berjaya. Tapi kalau shoot daripada jauh ataupun shoot luar kotak penalti, aku rasa benda tu boleh menggagalkan JDT untuk mendapatkan gol ketika berlawasan dengan Rusa Hyundai ni. Okey, sebab kalau shoot long ball ataupun shoot daripada bola jauh luar kotak penalti, aku rasa keeper daripada Rusa Hyundai ni boleh tepis, boleh selamatkan gol ataupun sebarang shoot daripada luar kotak penalti, khususnya daripada Fernando Frustari dan juga Bersenda Silva. Diorang kerap menggunakan corak permainan dengan membuat hantaran long ball. Okey, diorang kurang memain short ball ataupun short pass, tapi diorang kerap main dengan long ball, hantaran bola jauh daripada midfield ataupun daripada defensif. Diorang akan hantar bola naik ke bahagian attacking. Okey, dia akan hantar bola ke atas. Itu yang attacking terap digunakan oleh pasukan Rusa Hyundai yang perlu diperhatikan oleh JDT dan juga barisan-barisan pertahanan JDT. Shane Lowry, Syarul Saad sekiranya diturunkan, dan juga Adi Zafwan sekiranya diturunkan, juga Matthew Davis, Kwon Min Ong yang selalu main kat atas tu. So guys, that's all for this session, for this review, football review JDT menentang pasukan Guangzhou FC dengan kemenangan 5-0. For sure memberi kelebihan dan juga memberi kegembiraan kepada pemilik JDT Tengku Mahkota 7. Kelebihan juga kepada JDT sebab main dekat Stadium Sultan Ibrahim. Kelebihan kepada pasukan JDT bermain dekat padang rumput sendiri yang biasa diorang pijak guna boot tu. Environment yang ada memberi kelebihan dan motivation kepada player JDT untuk terus menyerang, dan aku harap momentum yang ada 5-0 ni boleh bawa untuk next game ketika berlawan dengan Rusa Hyundai, dan next game lagi untuk berlawan dengan pasukan Kawasaki Frontale. Okay, so that's all. Stay tune, subscribe, banyak lagi benda kita nak ulas lepas ni.